Wah, hari ni viral ada ustazah di Facebook mengatakan jangan memandai-mandai nak baca Al-Quran kalau tak belajar ilmu tajwid, haram dan berdosa. So hari ni kita nak ulas berkenaan dengan status ustazah ni. Ustazah ni dia mengajar Al-Quran. Seorang ustazah ni dia buat status ni mengundang kemarahan. Ada juga kemarahan dan juga ada juga yang menyokong kenyataan ustazah ni. Jadi video saya kali ni saya nak berbincang sedikit mengenai ilmu tajwid, sama ada wajib ataupun macam mana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Bagi korang yang belum subscribe lagi, tekan butang subscribe, jangan lupa. And then bagi korang yang dah lama ikuti video saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Hari ni kita nak berbincang berkenaan dengan status ustazah ni. Saya tak nak sebut nama dia. Saya bukan niat nak mengaibkan ataupun nak memperlekehkan siapa-siapa. Jadi kita cuma nak ambil iktibar apa yang berlaku dekat dunia maya sekarang ni. Contohnya Facebook, Twitter dan sebagainya. Okey, ustazah ni kata jangan mana-mandai nak baca Al-Quran kalau tak belajar ilmu tajwid, haram dan berdosa. Okey. Status ustazah ni bukan terhenti dekat sini saja. Dekat bahagian komen pun kita akan dapat dia balas kepada satu orang. Ada seorang ni mungkin dia nakkan penjelasan apakah maksud status tu. Kemudian ustazah ni menjawab, maksud saya kalau tak belajar ilmu tajwid, better jangan baca. Tak baca Al-Quran bukan berdosa sebab ibadah baca Al-Quran hukumnya sunat. Tapi ketika nak baca, wajib atas kita belajar. Kalau tuan dah belajar ilmu tajwid, okey, dia boleh je baca. Salah pun tak apa dalam proses belajar. Tapi masalahnya yang langsung tak pernah belajar, kat mana makhraj huruf, sifat huruf, langsung tak pernah belajar, dan itu memang haram baca. Sebab Al-Quran ni kalam Allah. Kita tak boleh memandai nak baca sebarangan. Belajar dulu, cari guru. Di mana-mana pun ada guru Al-Quran. Pergilah jumpa, menghadap guru, biar jelas hukum hakam. Dalam ketika belajar salah pun Allah. Okey, kat situ saya tak nampak. Ini saya screenshot daripada kawan saya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi isu sebenarnya? Mari kita tengok apa pejabat mufti wilayah persekutuan bagi komen dekat ustazah ni lah. Dia kata, walau apa pun gelaran anda, ustazah ataupun ustaz, jangan cuba-cuba mengharamkan sesuatu yang tidak haram, sesuatu yang tidak diharamkan. Kenyataan seperti di bawah adalah tidak tepat. Kita baca seterusnya lah. Korang boleh tengok sendiri dekat tweet ni, cuma saya nak baca supaya kita sama-sama boleh faham kan. Mempelajari ilmu tajwid merupakan fardu kifayah, yakni jika ada sebahagian sudah mempelajarinya, maka gugur kewajipan ke atas mereka yang lain. Namun membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan satu kelaziman dan kemestian. Bezakan antara membaca Al-Quran dengan bertajwid dan mempelajari ilmu tajwid. Yang wajib adalah membaca Al-Quran secara tajwid. Ya, seseorang perlu mempelajari asas ilmu tajwid bagi mengelakkan berlakunya kesalahan dan perubahan makna ketika membaca Al-Quran. Namun mengatakan seseorang yang tidak mempelajari ilmu tajwid adalah haram dan berdosa membaca Al-Quran adalah kenyataan tidak berasas dan melampau. Ini boleh melemahkan semangat orang yang baru ingin mengenali Al-Quran, bahkan boleh menjauhkan orang dari membaca Al-Quran. Bukankah Nabi bersabda, seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama dengan Al-Safarah Al-Kiram Al-Bararah. Dan bagi mereka yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka untuknya itu 2 ganjaran. Dengan adanya motivasi ini, maka seseorang akan tergerak untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Menyatakan haram dan berdosa membaca Al-Quran tanpa mempelajari ilmu tajwid sekaligus akan menjauhkan orang dari mendekati Al-Quran. Okey, tweet ni panjang lah sebenarnya. Sebenarnya Tuan Mufti Wilayah Persekutuan, saya tak pasti dari era zaman Dr. Zulkifli ataupun yang sekarang ni Dr. Luqman, dia ada artikel dia lah berkenaan dengan mempelajari tajwid ni sama ada hukum dia wajib ke fardu ain ataupun fardu kifayah.
Jadi secara umumnya, kita nak baca Al-Quran wajib bertajwid. Tapi untuk kita tahu setiap nama-nama tajwid itu tidak wajib. Kat situ dia ada perbezaan. Membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah wajib. Contohnya kita tahu kat sini bacaan panjang 2 harakat. Kemudian kat sini ada nun mati. So kat sini kena dengung 2 harakat. Dan macam-macam lagi. Sekadar cuma mengetahui asas ataupun basic dalam tajwid itu sudah memadai. Jadi itu adalah fardu ain. Jadi membaca Al-Quran dengan basic tajwid adalah wajib. Tetapi istilah-istilah yang ada dalam ilmu tajwid itu adalah satu ilmu yang fardu kifayat. Bermakna kalau seseorang dah mempelajari ilmu tajwid, mendalami ilmu tajwid, maka terlepaslah dia punya kewajipan. Cuma yang menimbulkan keresahan ataupun kemarahan orang ramai dekat alam maya Facebook ni, sebabnya ustazah ni dia nak promote dia punya kelas tajwid Al-Quran. Sebenarnya nak mengajar tajwid Al-Quran ni tak salah pun. Nak buat berbayar ke nak buat percuma ke, tak ada masalah, suka hati. Dan orang masyarakat di luar sana pun ada pilihan, sama ada nak pilih yang berbayar ataupun yang percuma. Semua atas pilihan masing-masing. Kita tak perlu nak kecam tu kecam ni. Cuma kenyataan ustazah ni kadang-kadang boleh membuatkan orang salah faham kan. Membuatkan orang rasa takut nak baca Al-Quran. Uish, kalau aku baca, aku tak berhenti baca Al-Quran kan. Saya tak ada asas tajwid, jadi tak boleh baca Quran. Sebenarnya kat situ kita kena baca Al-Quran. Hukum baca Al-Quran ni adalah sunat, tetapi mengamalkannya seperti mana yang Dr. Mufti kata, membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah satu kewajipan, fardu ain. Kalau kita belajar tapi kita baca masih salah dan kita masih dalam proses pembelajaran, so tidak jadi masalah dan tidak jadi berdosa. Sebab seperti mana yang Nabi SAW bersabda yang tadi tu, seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama as-safaratu al-kiram al-bararah. Bagi orang yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah, maka kat situ orang tu mendapat 2 ganjaran. Pertama, ganjaran membaca. Kemudian ganjaran kerana dia susah ataupun dia membaca tu dalam keadaan payah. So kita kena sentiasalah upgrade diri, upgrade ilmu. Kena belajar tajwid secara asasnya. Tak perlulah untuk kita mendalami hukum-hukum tajwid. Macam mat arid li sukun, macam mana berapa harakat, wajah ini, wajah itu kan. Pada pandangan ulama ni berapa harakat. Ada banyak pandangan dalam ilmu tajwid ni. Ilmu tajwid ni sangat luas. Okey, satu kaedah yang saya nak kongsikan kat sini sangat bagus untuk kita sama-sama mengambil iktibar ataupun kita sama-sama mengambil manfaat daripada kaedah fiqh ni, iaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Okey, maksud dia sesuatu kewajipan tidak dapat disempurnakan melainkan dengan sesuatu perkara. Maka sesuatu perkara itu juga menjadi wajib. Kat sini maksud dia sesuatu perkara yang kita nak buat tu tak sempurna, melainkan kita kena buat benda lain tu yang jadi wajib. Macam tu susah betul saya nak terangkan. Contohnya kat sini lah, saya bagi contoh lain lah selain daripada ilmu tajwid. Kita hukum asal berwuduk ni adalah sunat. Okey, hukum asal berwuduk ni adalah sunat. Tetapi kalau kita nak solat, kita wajib mengangkat hadas dengan berwuduk. Jadi wuduk kat sini jadi perkara wajib untuk kita nak tunaikan solat. Macam tu, okey. Okeylah, itu saja dulu saya punya perkongsian. Saya nak pesan lah, betul lah tu apa yang Dr. Mufti kata. Kita sebelum nak mengeluarkan sesuatu status ataupun kenyataan tu perlu berhati-hati supaya tak menjadi salah faham kepada orang lain. Dan juga saya nak nasihatkan jugalah, saya hari-hari saya nak nasihatkan kepada para netizen supaya janganlah mengamalkan, janganlah kita suka sangat nak kecam orang. Nasihat dia elok-elok. Nasihat ustazah ni elok-elok. Tak ada masalah pun nak nasihat dia. Walaupun kadang-kadang bagi kita lah, kita nampak ustazah ni, mana-mandai buat fatwa apa semua. No, kita jangan cepat terus nak serang dia. Kadang-kadang saya pun ada juga terlepas. Jadi nasihat ni untuk diri saya sendiri juga dan juga
kawan-kawan saya dekat luar di sana. Saya harap video ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat untuk semua. Kalau rasa video ni bagus, tekan thumbs up jangan lupa. Dan juga tekan subscribe dan juga butang loceng sekali. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.